Aku pasti korang semua dah tahu kan apakah kebolehan kalau kita gunakan dashcam dekat kereta kita kan. Of course kita boleh jadikan sebagai bahan bukti kalau kita sendiri aksiden, ataupun ada orang lain aksiden, kita boleh jadikan sebagai bahan bukti bahawa orang tu tak bersalah ataupun kita sendiri tak bersalah. Ataupun mungkin kalau ada musibah yang menimpa seperti mana tanah runtuh ke ataupun ada lembu jalan ke depan. So dashcam ni akan merakam segalanya dekat bahagian depan kereta kita, ataupun kalau korang letak dekat bahagian belakang kereta, dia akan merakam depan dan juga pada bahagian belakang. So itu adalah salah satu kebolehan dashcam. Tapi sebenarnya ada juga fungsi-fungsi menarik yang kita sebenarnya terlepas pandang dekat dashcam ni sebenarnya kan. So dalam video kali ni aku nak kongsikan dashcam terbaru daripada 70My, iaitu 70My M500 yang mempunyai spek yang cukup mantap dan juga harga yang sangat berpatutan untuk korang dapatkan buat gadget wajib dalam kereta korang. Okay, let's talk about it. So kalau korang baru saja beli kereta, benda pertama yang aku sarankan korang kena buat adalah terus cari dashcam yang bersesuaian dengan bajet korang semua. Sebab sekarang ni aku nampak harga dashcam dah memang sangat berpatutan kalau kita nak compare dengan 5 ke 7 tahun lepas kan. Harga dashcam memang mahal gila kot, mencecah ribu-ribu ringgit. Tapi sekarang ni kalau korang ada bajet sekitar 200 sampailah 500 ringgit, korang ada banyak gila pilihan dashcam yang memang menarik gila dan juga punya spek yang cukup mantap untuk harga dia sekarang ni kan. Persoalannya, apakah kelebihan dan juga kekurangan untuk dashcam 70My M500 terbaru ni? Dan aku rasa ada 3 kelebihan dia dan juga ada 2 kekurangan yang aku nampak untuk dashcam ni yang korang boleh consider sama ada dashcam ni sesuai dengan bajet korang ataupun tidak. Fungsi menarik pertama adalah dashcam ni mampu merakam video sehingga 2K resolution dan juga sudut kelebaran 170 darjah. Resolusi yang tinggi ni memang sangat-sangat penting untuk kita pastikan rakaman video tu nampak lebih jelas untuk situasi waktu siang, hujan dan juga waktu malam. Lagi tinggi resolusi, lagi jelas untuk kita nak tengok balik video yang kita rakam tu. Ditambah pula dengan sensor kamera 5MP f2.0 aperture dan teknologi HDR dia, kalau situasi yang gelap tu boleh nampak lebih sharp melalui kamera 70My M500 ni. Kalau korang nak zoom, nak tengok balik number plate tu, korang boleh nampak dengan lebih jelas dan tak ada kabut sangat kalau nak compare dengan video 1080p kan. So dengan bantuan HDR dan juga 2K resolution, dia akan bolehkan untuk kita nampak ataupun tengok balik video tu dengan lebih jelas berbanding dengan 1080p punya video. Fungsi menarik kedua adalah dashcam ni ada 24 hours parking surveillance. Perkara yang biasanya kita tak jangka dan juga terjadi bila kita parking kereta kita adalah mesti kena langgar ataupun ada kesan gesel ataupun maybe kena pecah kan. So kita tak tahu siapa yang buat benda tu kan. Tapi dengan adanya dashcam 70My M500 ni, dia ada 24 hours parking surveillance yang akan merakam semuanya masa korang tengah parking. Senang cerita, yang dashcam ni umpama macam CCTV untuk kereta korang. In fact, untuk model ni juga dia ada G sensor yang akan mengesan gegaran kalau kena langgar. Dia akan automatic rakam apa yang berlaku dan juga akan notify kita melalui voice alert bila kita masuk saja dalam kereta. Tapi untuk nak gunakan fungsi ni, korang nak kena pastikan yang korang sambungkan hardwire dekat kereta korang untuk di-enable fungsi 24 hours parking surveillance. Kalau korang tak tahu pasang sendiri, just bawa saja pergi kedai untuk upah diorang, pasangkan hardwire melalui kereta korang dan sambungkan dekat dashcam untuk di-enable fungsi 24 hours parking surveillance. Fungsi menarik ketiga, semestinya banyak gila smart features untuk dashcam 70My M500 ni. So yang pertama sekali adalah dia ada teknologi ADAS, which is dia akan bagi alert masa pemanduan, contoh macam lane departure, collision warning dan banyak lagi fungsi yang memang memudahkan kita sebagai pemandu kereta. Yang kedua, dashcam ni dilengkapi dengan teknologi GPS dan juga GLONASS untuk data pemanduan yang lebih akurat. Fungsi smart seterusnya yang ada pada dashcam ni adalah voice control yang korang boleh command just melalui suara korang saja, tapi nak kena pastikan yang dashcam tu ada wifi connection dengan smartphone korang. Dan seperti kebiasaan kebanyakan dashcam sekarang ni, M500 juga ada fungsi looping recording untuk dia rakam video tu dan dia akan keep for a few days. Kalau memori dah full, dia akan padam footage lama untuk dia rakam footage yang baru. Tapi depends juga pada berapa besar storage yang korang beli untuk model ni. Kalau besar lagi storage tu, lagi lama sikit lah disimpan footage tu. Kalau korang bawa kereta tu jarang-jarang, memang lama sikit lah disimpan footage tu untuk kita refer balik footage yang kita dah pernah rakam sebelumnya. So maybe footage pemanduan korang tu akan bertahan sekitar 3 ke 7 hari bergantung pada berapa besar storage korang beli dan juga cara pemanduan kereta korang. Kalau kerap bawa tu memang kejap je untuk memori dia full dan juga dia akan record footage yang baru. Aku pasti korang teruja gila kan dengan kelebihan yang ada pada 70My M500 ni. Tapi ada 2 kekurangan yang sangat jelas pada dashcam ni. Yang pertama adalah dashcam ni tak ada display screen dekat dia punya body tu. So korang nak kena refer anything melalui smartphone connection saja. So korang boleh download aplikasi yang digelar sebagai 70My untuk korang refer dan juga setting menggunakan smartphone korang instead of gunakan screen dekat
body dia. Sebab untuk 70 my model ni tak ada screen dekat body dia lah. Yes, mungkin ini adalah salah satu kekurangan untuk setengah individu, tapi aku nampak dia mungkin juga salah satu kelebihan untuk view angle yang lebih jelas untuk cermin depan tu lah. Sebab kalau dashcam yang ada display screen, dia punya size body tu akan lebih besar, so dia akan kacau sikit lah view angle dekat bahagian cermin depan tu. Kalau orang duduk belakang tu memang nampak macam annoying gila kan, dengan dashcam yang besar gila kat bahagian tengah tu kan. Tapi untuk yang model ni, dia punya size tu very slim dan juga kecil je, tapi dia ada kamera yang power gila. So that's why ada yang prefer lebih besar size, ada yang prefer lebih kecil macam M500 ni. So depends pada kehendak masing-masing ataupun taste masing-masing lah kan. Kekurangan kedua adalah pemasangan hardwire. Aku rasa benda ni agak leceh sikit lah. Untuk pemasangan dashcam tu, aku rasa aku boleh buat sendiri dan very easy je untuk install, plug and play saja. Tapi untuk hardwire tu, dia macam leceh sikit tau, sebab kita nak kena masuk cocok-cocok sikit dekat bahagian punya electrical kereta tu kan. So kalau korang yang tak pandai sangat pasal electrical kereta ataupun mana-mandai tu, memang ada risiko untuk rosak lah kan. Tapi kalau korang tak nak pening, aku sarankan just hantar saja pergi bengkel untuk diorang tolong pasangkan hardwire untuk fungsi 24 hours parking surveillance tu. So itu saja antara kelebihan dan juga kekurangan untuk dashcam 70 my M500 ni. Aku rasa banyak kelebihan yang sangat-sangat menarik untuk kita nak gunakan dashcam ni kan, tapi ada sedikit sajalah kekurangan yang korang boleh consider balik lah. Tapi harga untuk dashcam 70 my M500 ni bagi aku sangat berpatutan untuk specs yang dia bagi dan juga kualiti dia sendiri kan. Oh, satu perkara lagi, model ni hanyalah front camera saja, tak ada rear camera sekali. Tapi kalau korang nak tambah rear camera, korang boleh beli model 70 my yang lain untuk rakam depan dan juga pada bahagian belakang. Tapi depends juga pada keperluan masing-masing kan. Aku rasa untuk rakam depan saja pun dah cukup kalau bajet korang tu tak banyak sangat. Tapi kalau korang ada lebih bajet, why not untuk tambah kamera belakang sekali kan. Last but not least, yang paling menarik sekali adalah korang tak perlu nak spend lebih untuk beli memory card secara berasingan, sebab untuk model ni dah memang siap ada built-in 3 pilihan storage, iaitu 32GB, 64 ataupun 128GB. Semua spek sama saja, cuma storage dan juga harga yang berbeza. So untuk yang 32GB, harga dia adalah 439, untuk yang 64 harga dia 479, just beza dalam RM40 saja. Tapi untuk yang storage paling besar adalah 128GB dengan harga RM679 lah. So bergantung pada keperluan korang. Tapi kalau korang rasa yang korang nak keep rakaman tu lama sikit, maybe korang kena consider untuk beli yang dia highest variant lah, 128GB, supaya dia keep rakaman tu lama sikit berbanding dengan storage yang lebih kecil tadi kan. Sebab dia akan looping recording, dia akan padam recording lama untuk dia record benda yang baru kan. So that's why gantung juga pada korang punya budget dan juga keperluan. Tapi kalau ada budget lebih, why not untuk storage yang lebih besar kan. Tapi kalau korang rasa yang resolusi dia tak cukup lagi untuk lebih jelas video tu, korang boleh beli yang resolusi 4K, iaitu model A800, which is korang boleh tambah sekali dengan rear camera dengan harga sekitar 100 macam tu je. Tapi yang A800 tu dia model lama sikit, yang ni model baru sikit lah. So depends pada keperluan dan juga budget masing-masing. Tapi memang aku gunakan kedua-dua dashcam ni pada kedua-dua kereta aku. Dan macam-macam kalau korang nak beli kedua-dua dashcam ni, aku letakkan link pembelian dekat bahagian description untuk korang dapatkan dashcam 70 my M500 ataupun dashcam 70 my A800. So guys, aku rasa itu saja yang aku dapat kongsikan mengenai 70 my M500 yang terbaru ni. Korang boleh kongsikan pendapat korang dekat bahagian komen, dan berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.